warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Saya Alif Nazimi bin Rusdi merupakan pelajar sarjana muda Usuluddin dari kelas Usul 1B dan nombor metrik 077451, dan ini merupakan video tugasan bagi kursus Mabahith Al-Ilahiyat, di mana dalam tugasan kami iaitu kumpulan 3 telah memilih satu video hantaran Facebook milik Habib Ali Hafizahullah Ta'ala, Habib Ali Bakir As-Saqaf Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan seorang orang alim lah, orang alim dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang usul fiqh, dalam beberapa bidang ulum aqliyat, dan beliau merupakan anak murid bagi Dr. Syekh Sa'id Fudah Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama kalam di Jordan. Dalam video tersebut, Habib Ali Hafizahullah Ta'ala membawa ataupun menerangkan tiga perkara yang penting dalam akidah. Okey, yang pertama berkenaan dengan mafhum syirik. Mafhum syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun meyakini sifat ketuhanan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah mafhum syirik. Untuk kita faham apakah itu syirik, perlu kita tahu apakah itu lawan bagi syirik, iaitu tauhid. Tauhid dan juga syirik tidak akan berlaku dalam masa yang sama, kerana tauhid adalah did bagi syirik. Ad-diddan la yajtami'an. Tauhid dan juga syirik tidak akan berlaku dalam masa yang sama, tidak akan berhimpun. Jadi seperti mana takrifan bagi syirik tadi, menyembah ataupun meyakini sifat ketuhanan pada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid di sisi Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid menyatakan bahawasanya tauhid itu adalah ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatin wa af'alan. Jadi tauhid adalah kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dua sudut. Dengan dua sudut. Yang pertama, sudut ibadah kita, yakni kita tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan kita i'tiqad sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita tasdiq dengan dia. Kita yakin terhadap perkara, terhadap sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua sudut lah, ada dua sudut perkara yang membina erti tauhid itu. Jadi berkenaan dengan tauhid, dia adalah intipati ataupun lantaran daripada kita i'tiqad sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat keesaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, maka secara automatik bahawasanya apabila kita kata tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbilang, dari segi perbuatan dia, dari segi sifat dia, bahkan dari segi zatnya Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bilangan dari keesaan adalah perkara an-naqid. An-naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak akan berhimpun keesaan dan juga bilangan dalam masa yang sama. Jadi secara keseluruhan wahdaniyah adalah sifat yang menafikan bilangan. Nafyut ta'addud wal kamiyah fi dzat was sifat wal af'al. Itu takrif yang disepakatilah oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka, bila kalau kita buka kitab mereka, ada perbezaan dari sudut penggunaan lafaz. Bila kita buka Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, digunakan lafaz lain. Bila kita buka Al-Iqtisad fi Al-Fiqh dalam milik Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, beliau rahimahullah ta'ala menggunakan lafaz lain untuk menafsirkan wahdaniyah. Begitu juga kitab-kitab mutakhirin, contohnya macam Syuruh Khalidah Bahiyah, Syuruh Jawharatul Tauhid, mereka iaitu mutakallimin menggunakan lafaz yang berbeza untuk mentafsirkan apakah itu wahdaniyah. Ala kulli hal, mereka sepakat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbilang. Jadi la masyahata fil istilah. Jadi bilangan adalah satu naqais. Bila kata naqais, lawan bagi naqais adalah kamalat, iaitu keesaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menafikan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, secara automatik kita menafikan bilangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengisbatkan kamalat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, secara automatik kita mengisbatkan wahdaniyah. Dan apabila kita mengisbatkan wahdaniyah, secara automatik kita mengisbatkan kamalat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mengisbatkan kamalat, secara automatik kita menafikan naqais. Ad-diddan la yajtami'an. Maka melazimi daripada perkara tersebut, apabila kita isbat wahdaniyah,
kita menafikan satu daripada naqais, iaitu bilangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-diddan la yajtami'an, an-naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Dan dalil bagi wahdaniyah ni ada banyaklah. Yang termasyhurnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Sekiranya langit bumi ni ada beberapa tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu hancur binasa langit bumi ini. Tapi apabila kita tengok di luar sana, bumi masih lagi ada dengan sistemnya yang teratur, langit ada lagi dengan sistemnya yang teratur, maka musyahadah kita terhadap perkara tersebut membawa kepada apa? Membawa kepada satu natijah, iaitu Tuhan tidak berbilang. Kerana apa? Kerana nafyul lazim yufdi ila nafyul malzum. Kaedah dalam ilmu mantik lah, apabila kita menafikan lazim, maka secara automatik kita menafikan malzum. Itu berkenaan dengan perkara pertama lah, iaitu mafhum syirik. Berkenaan dengan perkara yang kedua, itu khususiatul ilah. Khususiatul ilah yang pertama ialah al-istihqaq bil ibadah. Al-istihqaq bil ibadah. Yang kedua berkenaan adalah al-infirad bil ijad. Yang ketiga adalah al-iradah al-mutlaqah. Tiga perkara ni adalah khususiatul ilah yang dinyatakan oleh Habib Ali hafizahullah ta'ala dalam video tersebut. Jadi al-istihqaq bil ibadah, hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua yang layak disembah. Jadi al-istihqaq bil ibadah, kalau kita buka karangan Imam As-Sanusi, lebih-lebih lagi syarah sughra dia, al-istihqaq bil ibadah adalah intipati daripada kalimah tauhid. La ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Apabila kita menyatakan bahasanya hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berhak untuk disembah, secara automatik kita menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan kamalat dan suci bagi dia sifat naqais. Al-istighna an kulli ma siwa wal iftiqar ilahi kullu ma ada. Segala perkara berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada perkara apa pun sekali. Jadi itu perkara pertama lah, berkenaan dengan khususiatul ilah. Perkara kedua iaitu al-infirad bil ijad. Al-infirad bil ijad, yakni hanya sahaja segala perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni apa yang terjadi, apa yang diciptakan, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang dinisbahkan kepada hamba adalah al-kasbu wal-iktisab sahaja. Dan hakikatnya la mu'athira illallah, la fa'ila illallah. Tiada pembuat, tiada yang menimbulkan kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Dan ini adalah intipati daripada apa? Intipati daripada kita i'tiqad wahdaniyah daripada sudut af'al. Tidak ada perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini tidak ada perbuatan mencipta, perbuatan menimbulkan kesan melainkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Yang ketiga berkenaan dengan al-iradah al-mutlaqah. Al-iradah al-mutlaqah, ini adalah intipati daripada apa? Daripada sifat iradah. Yakni al-iradah dia bertakluk dengan segala mungkinat. Setiap perkara yang terima ada dan terima tiada, okey, ada dia dan tidak ada dia tu adalah di bawah ta'alluq iradah. Yakni apabila benda tu tidak ada, apabila benda tu ditiadakan ataupun benda tu diadakan, yakni benda tu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya kita, matinya kita, semua tu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiga perkara tersebut kita panggil apa? Kita panggil khususiatul ilah. Allah alam, saya secara peribadi tidak jumpa berkenaan dengan khususiatul ilah dalam rujukan lah. Cumanya setiap perkara tersebut, setiap tafsiran tersebut, alhamdulillah saya jumpa lah. Setiap perkara tersebut, al-istihqaq bil ibadah itu apa? Iradah mutlaqah, seperti mana tafsiran tadi lah. Adapun dari segi khususiatul ilah terbagi pada tiga, yang tu Allah alam saya tidak jumpa. Yang ketiga berkenaan dengan, iaitu ketiga daripada ulasan Habib Ali menyatakan bahawasanya perihal ziarah kubur tidak syirik, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah kita tidak menisbahkan khususiatul ilah tadi kepada kubur tersebut. Yang apabila kita ziarah kubur, kita tidak beriktikad bahawasanya kubur ini layak disembah, kubur ini mampu memberikan faedah kepada kita, kubur ini adanya kehendak untuk memberi faedah kepada kita. Jadi benda tu kita panggil syirik lah. Syirik, kita menisbahkan khususiatul ilah. Khususiatul ilah ni hanya berhak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tapi apabila kita menisbahkan kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi benda tu kita panggil apa? Kita panggil syirik lah. Ala kulli hal, apa yang kita buat seperti ziarah kubur ke, benda tu tidak menimbulkan syirik lah. Kerana apa? Kerana al-ma'lum min ad-din bid-darurah, bahawasanya syirik ni satu perbuatan yang
buruklah, satu perbuatan yang menafikan iman. Tidak akan seseorang Muslim itu tidak akan seseorang yang menisbahkan diri dia tu sebagai Islam ataupun mukmin apabila dia menziarah kubur, dia menyatakan bahawa kubur ini layak disembah, kubur ini mempunyai kuasa, kubur ini mempunyai kehendak untuk memberikan sesuatu. Tidak akan ada dah perkataan tersebut. Jadi itu sahaja ulasan terhadap 3 kenyataan Habib Ali Hafizahullah Ta'ala secara keseluruhannya. Apa yang dinyatakan oleh Habib Ali Hafizahullah Ta'ala kesemuanya bertepatan dengan apa yang termaktub dalam rujukan berautoriti dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi setakat itu dulu pembentangan saya. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina